So aku pelik, dia cincin ke gelang? Cincin yang berada di lengan. Dalam video kali ini aku nak gambarkan pasal satu movie baru daripada Marvel Cinematic Universe, yang mana boleh dikatakan adalah satu superhero baru yang mana mempunyai vibes Asian ataupun lebih kepada Chinese ancestors, iaitu Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings. Okey, filem Shang-Chi ni ditayangkan sebenarnya di luar negara dalam awal bulan September ataupun akhir bulan 8 macam tu. Dan di Malaysia sepatutnya pada bulan Oktober bulan hadapan, tapi diawalkan sedikit pada hari ini 30 September 2021. Dan aku menonton filem ni di JSC Paradigm Mall JB, yang mana aku terpaksa drive daripada aku stay Batu Pahat. So aku terpaksa drive 130 km untuk pergi ke Johor Bahru untuk menonton, dan pergi balik around 260 km perjalanan aku. Dan apa yang boleh aku katakan, aku agak macam sedikit kecewa lah dengan perjalanan yang aku korbankan, masa aku korbankan, kemudian tenaga, wang ringgit yang aku korbankan untuk menonton cerita ni. Aku sedikit bukanlah nak kata cerita ni mengecewakan, tapi dia macam tak sampai expectation aku. Movie Shang-Chi ni dia mengisahkan Shang-Chi ataupun Shaun dalam filem ni, yang mana dilakon oleh Simu Liu. Dia ni adalah anak kepada watak Mandarin, yang mana watak villain pada sebelum ni. Tapi sebenarnya dalam filem ni nama sebenar dia adalah Wenwu, bukanlah Mandarin. Kemudian Wenwu ni adalah ketua kepada organisasi pengganas yang mana dikenali sebagai Ten Rings. Kenapa nama dia Ten Rings? Sebab Wenwu ni dia ada 10 rings ajaib dekat lengan dia. So aku pelik, dia cincin ke gelang? Cincin yang berada di lengan. Walaupun watak Wenwu itu adalah watak yang antagonis dalam filem ni, dia mengetuai organisasi pengganas, namun anak dia iaitu Shang-Chi dan juga anak perempuan dia iaitu Xiang Ling, dia orang berdua ni tidak bersetuju dengan bapa dia, dan Shang-Chi melarikan diri. Xiang Ling pun sama melarikan diri daripada bapa dia, tapi akhirnya bapa dia kembali mencari dia orang kembali, sebab bapa dia nak memerlukan something daripada dia orang, sebab bapa dia nak menyelesaikan satu tugasan yang mana bapa dia percaya melibatkan keberadaan mak mereka berdua. So basically idea cerita Shang-Chi ni sebenarnya dia nak menceritakan kisah asal-usul, kisah permulaan kepada Shang-Chi, yang mana dia orang nak introducekan sebagai the new superheroes di dalam Marvel Cinematic Universe kan. Dan watak superhero ni adalah watak yang mewakili Asian, yang mana to be specific dia adalah from Chinese ancestor punya Asian. So dalam cerita ni kita boleh nampak lah macam mana dia menunjukkan budaya Chinese punya kungfu, the legendary punya Chinese punya mitos. Dan aku agak okey lah dengan apa yang mereka tunjukkan dalam filem ni. So at least it's a variety of punya culture lah yang ada ditayangkan di filem-filem Hollywood kan. So it's okay. Sekarang dia lebih kepada bukanlah hanya nak menayangkan apa yang ada di West. Tapi macam aku cakap tadi, disebabkan cerita ni adalah cerita pengenalan untuk watak Shang-Chi, so banyak benda lah yang perlu dimasukkan, banyak benda yang agak mungkin dramatik ataupun bukan dramatik, agak drama, agak panjang yang terpaksa dimasukkan supaya untuk menunjukkan perkembangan watak Shang-Chi ni kan. So disebabkan itu plot dalam cerita ni pada aku dia agak rasa macam sedikit meleret, sikit lambat lah. Walaupun ceritanya 2 jam 12 minit agak lama, tapi sebenarnya ada cerita yang 2 jam setengah aku tengok 2 jam 40 minit yang aku tak rasa terlalu dragging macam gini. Tapi aku menonton cerita ni aku rasa macam agak tak senang duduk cakap bila nak habis ni, maybe sebabkan dia punya pergerakan plot tu agak slow, dan mungkin ada juga dalam beberapa scene tu mana dia punya dia tidak dibantu dengan any music background tau. Dia filem tu ya aku tahu scene tu maybe scene yang agak serius, scene yang agak emosi, tapi dia terlalu senyap. So bila terlalu senyap yang lama dan sampai aku boleh dengar orang sebelah bernafas, aku rasa macam cerita ni macam aku agak aku rasa macam rimas dan lambat ceritanya. Kemudian daripada segi watak-watak yang ditonjolkan dalam cerita Shang-Chi Legends of the Ten Rings ni, aku okey.
Basically movie ni adalah movie Hollywood MCU yang mana dilambatkan dengan muka-muka Asian tau, muka-muka Chinese punya Asian. Dan apa yang aku puji juga dengan cerita ni adalah pemilihan watak utama seperti hero dan heroin tu, dia orang tidak meneruskan stereotip rupa hero dan heroin filem-filem Hollywood tau. Kalau kita ya sebelum ni kita boleh tahu muka hero dan juga heroin mesti mukanya handsome, cantik. Tapi aku tak cakap lah Simu Liu dengan Awkwafina ni tak lawa, tak handsome, tapi kita boleh tahulah itu bukanlah muka yang biasanya sebagai hero ataupun heroin. Kemudian untuk visual cerita Shang-Chi ni, aku berada agak dalam dilema. Ada masa aku suka dia punya visual, ada masa aku tak berapa suka dengan visual yang ditayangkan. Okay, sebab ada satu tempat aku rasa macam dia punya CGI tak berapa kemas, is terlalu obvious macam animated. Maybe benda tu boleh diperhalusi, tapi at the same time ada masa sinematografi, pemandangan yang cuba divisualisekan tu quite cantik. So dia, aku rasa macam ada part yang okey, ada part yang tak okey. Kemudian the colours pun agak terang, tapi ya benda ni Marvel punya code colour kan. So filem dia okey, tapi macam quite vibrant sangat lah, warna merah, warna pada naga, pada pahlawan-pahlawan dekat Talo tu. Dan untuk kesan bunyi dan juga muzik background, aku suka dengan kesan bunyi dia, bunyi perlawanan, bunyi pergaduhan, kemudian bunyi rings tu, dia bergerak tu, aku suka bunyi dia macam wow, okay, nice. Tapi macam aku cakap jugalah, ada part yang aku tak suka, macam dia terlalu ada scene yang disenyapkan sangat tadi tu. So benda tu agak dia mengganggu. Mungkin ada orang suka, tapi macam aku, pada pendapat pribadi aku macam benda tu macam terlalu banyak scenes yang tak ada muzik, tak dibantu langsung dengan any music background. So aku rasa macam alamak dia rasa macam scene tu dalam macam agak slow, kemudian tak ada any music background, so dia pun jadi makin kita rasa makin rimas, lemas. So maka keseluruhan untuk filem Shang-Chi Legend of the Ten Rings adalah sebanyak 3.67/5, ataupun daripada segi persentasenya adalah 73.4%. Filem ini bergrade B pada pendapat aku. Pada keseluruhan filem ni, aku rasa filem ni okey, tak adalah terlalu teruk. Even aku bagi B. B adalah filem yang agak sederhana je pada aku. Dia filem yang biasa-biasalah. Bukanlah biasa-biasa tu sebab ianya tak menarik, tapi ada beberapa benda yang aku tengok dalam filem ni yang menyebabkan aku rasa tak puas. Macam contohnya aksi yang dipampangkan di dalam filem ni. Aku rasa macam tak terlalu banyak. Maybe ada banyak, tapi dia macam kau tengok tu aksi tu tak puas tau. Especially aksi daripada manusia. At the end of the movie tu, dia ada scenes yang mana aku harapkan aksi daripada Shang-Chi tu bersama dengan gelang rings kat tangan dia tu akan buat banyaklah aksi yang quite macam menggempak lah. Tapi tak banyak, lebih banyak aksi daripada monster 2 ekor tu. Kemudian macam aku cakap tadi, filem ni dia agak draggy dan juga agak slow in a certain point of film kan. Tapi aku faham benda ni sebab adalah filem pengenalan untuk si Shang-Chi ni. So dan ada banyak lagi jawapan persoalan-persoalan yang tak ada jawapan dalam filem ni, yang mana kita perlu tonton lagi lah di dalam filem-filem lain. Mungkin dia ada kaitan dengan filem Shang-Chi ni, macam daripada mana asal usul gelang tu apa semua tu kan. Kemudian tapi aku suka juga watak Wenwu yang dilakukan oleh Tony Leung tu. Dia adalah watak villain, tapi dia taklah villain sepenuhnya, yang mana kita at the end of the movie kita rasa macam simpati juga kenapa dia jadi macam gitu. Ironinya Tony Leung ni lagi handsome daripada watak utama si Shang-Chi tu. So kesimpulannya, pada pendapat aku, filem ini adalah satu filem yang menarik untuk ditonton, tapi on a certain part of the movie kau akan rasa filem ni agak draggy dan juga agak biasa-biasa saja sebenarnya. Sebab aku mungkin mengharapkan lebih aksi, perlawanan kungfu di dalam filem ni, tapi ianya tidaklah terlalu banyak, dan action koreograf yang pergaduhan tu tidaklah terlalu gempak sangat. That's why lah aku rasa macam kurang sedikit berpuas hati dengan filem ni. So walau bagaimanapun, itu hanyalah pendapat peribadi aku. Manusia ni ada berbagai cita rasa, bergantung pada cita rasa masing-masing lah. So sebelum aku akhiri video ini, aku memohon maaf sekiranya aku ada tersilap kata, terkasar bahasa ataupun tersilap fakta sepanjang video ini, dan semoga kita berjumpa lagi di lain video, insyaAllah. Assalamualaikum.